Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azamuddin Iman bin Abdul Razak. Hari ini saya akan membentangkan mengenai bab 1 iaitu Kesultanan mereka. Baik, seperti yang mana kita tahu, berdasarkan surat Sulatus Salatin, dia mencatatkan bahawa pada awal tahun 1400 Raja Iskandar Shah telah berhijrah ke Muar dan membuka kota di sana. Dan seterusnya tertubuhlah sebuah kerajaan di bawah naungan Raja Iskandar Shah di Melaka. Jadi baginda hanya mengambil masa sebanyak 4 hingga 5 tahun sahaja untuk memajukan kerajaan negeri Melaka. Melaka yang dahulunya hanya dikenali sebagai sebuah kampung nelayan sudah berkembang maju dengan pertambahan penduduk yang ramai. Melaka juga telah dikenali oleh pedagang-pedagang luar. Penerimaan agama Islam juga sedang hangat diterima akibat oleh pembawakan dakwah oleh pedagang-pedagang luar di zaman era Raja Melaka yang kedua. Apabila sampai di pemerintahan zaman Sultan Mahmud, penduduk di Melaka dianggarkan seramai 190,000 orang penduduk. Baik, selain daripada usaha memajukan kerajaan Melaka, Melaka tidak dikecualikan berhadapan dengan masalah hubungan dengan kuasa-kuasa luar, terutamanya Siam. Melaka telah membuat aduan kepada kuasa besar iaitu kerajaan Cina. Akhirnya Siam terpaksa akur disebabkan telah mendapat amaran oleh kerajaan Cina. Pada tahun 1424, Maharaja Yunlo telah mangkat dan berita tentang situasi di China tersebar luas disebabkan oleh pengganti Maharaja Yunlo yang tidak secekap beliau. Hal ini membuatkan Siam ingin meneruskan serangan ke atas kerajaan Melaka. Bagi mengharungi masalah tersebut, Sultan Muhammad telah berusaha untuk menyatu padukan rakyatnya untuk bersedia dengan serangan Siam. Akhirnya, pada tahun 1431, Melaka tidak memerlukan bantuan Cina untuk menumpaskan serangan Siam dan dapat mengukuhkan kedudukannya sebagai empayar pedagang yang maju dan strategik. Situasi ini digambarkan oleh Sulatus Salatin yang di mana Sultan Muzaffar Shah tidak mahu menyembah Siam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Suhail Azmi Yaakob akan mengupas berkenaan salah satu sejarah di tanah Melayu pada ketika dahulu, iaitu Kerajaan Johor Riau. Jadi saya akan menceritakan secara ringkas bagaimana keadaan Kerajaan Johor Riau yang bermula pada tahun 1530 sehinggalah 1784. Evolusi Johor Riau ini terbahagi kepada 5 fasa, iaitu fasa pertama evolusi sejarah, fasa kedua evolusi dan transformasi sebuah kerajaan, fasa ketiga transformasi sebuah kerajaan, fasa 4 iaitu sebuah fasa yang bermasalah, dan fasa yang terakhir iaitu fasa kelima adalah suatu transformasi yang berjaya. Baik, kisah ini bermula apabila kerajaan Johor menumpukan aktiviti perdagangan dan juga maritim kerana kedudukan Johor yang strategik menyebabkan kawasan Johor itu menjadi tumpuan bagi para pedagang yang berlayar di antara timur dan juga barat. Pada tahun 1530 hingga 1600 merupakan tahun yang paling mencabar kerana berlakunya peperangan di antara Portugis dan juga Aceh. Namun menjelang pada abad ke-17 bermulanya era transformasi di mana kemunculan Belanda telah pun membentuk satu pertalian perdagangan. Konflik berlaku di dalam Istana Melayu menyebabkan berlakunya tuntutan takhta hingga menyebabkan peperangan saudara berlaku hingga memaksa kuasa Bugis masuk ke Istana Melayu, dan akhirnya pada tahun 1722 hingga 1784 Riau berkembang kembali menjadi satu pelabuhan yang penting dan telah pun berjaya mengawal aktiviti-aktiviti perdagangan melalui Selat Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Syazwan bin Makno. Nombor metrik saya ialah di 2019-2091-406. Hari ini saya akan membentangkan mengenai persaingan negeri-negeri Melayu dengan Belanda. Negeri pertama ialah Perak. Persaingan antara negeri ini terjadi akibat daripada kegagalan Belanda menguasai biji timah sepenuhnya di negeri tersebut. Oleh sebab itu, Belanda telah melakukan pelbagai jenis cara untuk menyekat kemasukan saudagar-saudagar daripada luar seperti India, China dan juga Aceh. Walau bagaimanapun, tindakan ini dikatakan gagal kerana Belanda masih lagi tidak dapat menguasai sepenuhnya biji timah di negeri tersebut kerana mereka menawarkan harga yang jauh lebih rendah berbanding saudagar-saudagar
luar yang lain. Selain itu, negeri Johor. Persaingan negeri ini terjadi akibat daripada perjanjian yang tidak ditepati. Oleh sebab itu, Raja Haji telah memulangkan semula perjanjian tersebut kepada pegawai Belanda. Tindakan ini telah menimbulkan rasa marah gubernur, lalu mereka telah menghantar 6 buah kapal dan 910 orang askar untuk menyerang Riau. Akhirnya, Riau berjaya dikalahkan dan perjanjian baru telah ditandatangani, di mana di dalam perjanjian tersebut, pelabuhan Riau telah menjadi hak milik Belanda. Seterusnya ialah negeri Selangor. Kuala Selangor menjadi tumpuan saudagar-saudagar daripada luar, khususnya dalam menjual biji timah. Oleh sebab itu, Belanda berasa marah kerana saudagar-saudagar yang tidak berpuas hati dengannya telah pergi ke Kuala Selangor untuk mendapatkan biji timah. Hal ini telah menyebabkan Belanda berasa marah lalu menyerang Kuala Selangor. Akhirnya, Kuala Selangor berjaya dikalahkan dan perjanjian baru telah ditandatangani, di mana di dalam perjanjian tersebut menyatakan bahawa biji timah hanya akan diberikan kepada Belanda sahaja oleh Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Izzah Mada binti Ismail. Nombor meja saya di 2019-2019-408. Saya daripada 1846 iaitu ASMP Multimedia. Okey, hari ini saya ingin membentangkan abstrak mengenai bab 4 iaitu Selat Melaka dan penjajahan orang Bugis. Selat Melaka merupakan kawasan perairan yang sibuk dengan aktiviti perdagangan. Pada awal abad ke-17, kuasa barat iaitu Belanda telah menjajah daerah Bugis di Sulawesi Selatan. Bugis ini dikenali sebagai seorang pelaut, pelayar dan juga pedagang. Disebabkan kuasa barat iaitu Belanda, mereka terpaksa berhijrah ke tempat lain dan perhijrahan mereka ini dikenali sebagai istilah Pasompi. Istilah ini membawa maksud merantau dan ia merupakan satu kaedah untuk memperbaiki siri mereka. Disebabkan prinsip siri mereka dengan melakukan aktiviti berpasompi, mereka berjaya menjadi pemerintah negeri, pentadbir dan juga berjaya berkahwin dengan anak sultan yang mampu mengukuhkan kedudukan mereka. Antara faktor kejayaannya ialah mereka berpegang teguh kepada prinsip budaya siri mereka. Siri ini merupakan maruah dan status bagi mereka. Apabila mereka berjaya memperbaiki siri mereka, mereka akan pulang ke tanah air dan membuktikan kejayaan mereka. Antara faktor lain ialah mereka menggunakan strategi yang dikenali sebagai 3 hujung, iaitu hujung lidah, hujung keris dan hujung kemaluan. Hujung lidah merupakan perbincangan atau perundingan dengan kedua belah pihak untuk mencapai matlamat mereka. Sekiranya strategi itu gagal, mereka akan menggunakan strategi hujung keris yang bermaksud jika perundingan itu gagal ataupun berlaku pelanggaran syarat, mereka akan melancarkan peperangan. Strategi ketiga iaitu hujung kemaluan ataupun hujung zuriat. Mereka menggunakan kaedah perkahwinan dan hasil perkahwinan ini lahir zuriat Bugis di Sumatera dan Borneo. Kesimpulannya, Selat Melaka dan penjajahan orang Bugis merupakan sejarah penting khususnya di Malaysia disebabkan siri mereka yang kuat dengan melakukan aktiviti berpasompi, mereka berjaya menebus kembali siri mereka. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Elbarhani News. Nomor kad metrik saya di 2019-209-1414. Saya akan membincangkan tajuk Kerajaan Melayu Baru. Kerajaan Melayu Baru wujud selepas Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat 4 buah kerajaan baru, yaitu Terengganu, Selangor, Kelantan, dan Negeri Sembilan. Kerajaan Terengganu bermula pada tahun 1720-an. Pemerintah bagi Kerajaan Terengganu ialah Tun Zainal Abidin, yang merupakan anak kepada Bendahara Johor Abdul Habib Abdul Majid. Gelaran Tun Zainal Abidin ialah Sultan Zainal Abidin. Tun Zainal Abidin ditabalkan menjadi Sultan Terengganu di Tanjung Baru, Kuala. Seterusnya ialah Negeri Selangor. Negeri Selangor muncul pada tahun 1770. Pemerintah bagi negeri ini ialah Raja Lumu. Raja Lumu merupakan anak kepada Daeng Celak dan berketurunan Bugis. Raja Lumu ditabalkan oleh Sultan Mahmud Shah, yaitu Sultan Perak, dengan gelaran Sultan Salehuddin Shah.
Negeri Sembilan pula diperintah oleh Raja Lenggang. Pemerintah sebelumnya ialah Raja Malewar yang dilantik sebagai Yang di-Pertuan pada tahun 1773. Pada awalnya, pembesar akan menjemput anak Raja Minangkabau untuk menjadi pemerintah Negeri Sembilan. Namun, kebiasaan ini akhirnya berhenti setelah Raja Lenggang menduduki takhta. Walaupun Raja Malewar menjadi pemerintah Negeri Sembilan, namun pengasas bagi kerajaan Negeri Sembilan ialah Raja Lenggang. Negeri Kelantan pula diasaskan oleh Long Yunus yang merupakan anak kepada Long Sulaiman. Long Yunus berketurunan keluarga bangsawan petani. Long Yunus mendapatkan bantuan daripada Sultan Mansur Shah I untuk mengalahkan Long Pandak. Kesimpulannya, pengasas bagi setiap kerajaan baru berasal daripada tempat yang berbeza, di mana Terengganu berasal dari Johor, Selangor dari Bugis, Negeri Sembilan dari Pagaruyung, dan Kelantan dari Patani. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.